Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mariam Firdaus binti Mat Nordin. Saya berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Malaysia Japan International Institute of Technology, UTM Kuala Lumpur. Cuba bayangkan wajah tanpa kedutan. Cuba bayangkan wajah yang cantik secara semula jadi. Cuba bayangkan wajah yang flawless. Saya akan berkongsi rahsianya dengan anda about my journey with Halir. I'm not a business guru. I'm not the business expert. Tapi saya nak share my limited experience in business with all of you. Sebenarnya saya dah start niaga ni sejak umur 14 tahun lagi. Masa tu saya buat kek, saya jual. Saya continue sampai umur saya 17 tahun. Saya mula terima tempahan makanan, buat frozen food, terima untuk ambil catering semasa buka puasa. Saya supply food di masjid-masjid dan masa tu saya rasa sangat gembira sebab dapat cash money masa tu kan. Cash money ialah bukan sikit-sikit. Kalau buat makanan masa tu umur 17 tahun dapat belas-belas ribu is biasalah masa tu. And then saya continue minat saya semasa saya belajar di UKM selama 10 tahun. Saya sambil belajar, sambil saya buat food catering. Dan saya buka cafeteria. Masa tu memang seronok lah sebab saya rasa sebagai seorang pelajar kejuruteraan, saya boleh memasak dan saya boleh menjual makanan. Orang suka makanan saya. Saya dapat berbelas-belas ribu masa tu. Dan saya operate cafeteria, saya supply makanan daripada pagi sampai malam sambil belajar. Kemudian saya pergi melakukan sangkutan di McGill University Canada. Masa tu pun saya perkenalkan makanan Malaysia di sana. Dan ramai orang dari Singapura datang, dia rasa seronok dan dapat makan makanan Malaysia lah. Can you imagine masa kat Canada susah untuk dapatkan makanan Malaysia, but I'm able to cook for them. Okay, so that is very interesting experience for me. Walau bagaimanapun semasa di sana saya juga turut didedahkan bagaimana kami boleh mereka bentuk peralatan makmal dan saya menjalani latihan untuk menambah baik proses terhadap agricultural based product. That is selama 6 bulan lah kat sana dekat Canada tu. Kemudian saya mulakan karier pertama saya di UniKL Alor Gajah Melaka selama 6 bulan. Masa tu saya tengah siapkan saya punya PhD. Masa tu pun saya masak lagi, saya jual lagi and saya feel proud because ramai yang suka makanan saya. Saya boleh masak nasi kerabu, ayam percik, frozen food, semua saya share lah. And then masa tu orang bayar ke tak bayar, saya tak kisah sebab I just would like to share my experience and my expertise in cooking. Saya teruskan saya punya kerjaya di UMK selama hampir 5 tahun. Di sana saya diberi tanggungjawab sebagai Head of Program, jadi pengetua kolej lagi, dan saya dipertanggungjawabkan untuk set up a food laboratory dan bangunkan inkubator untuk tempat pemprosesan ikan. Kalau kita tahu dekat Kelantan tu dia buat keropok lekor. Jadi tanggungjawab diberikan pada saya untuk educate all the villages terhadap pemprosesan makanan dan macam mana diorang boleh generate their income towards that activities. Semasa di UMK tu saya juga banyak libatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan yang mana saya cuba membantu ibu-ibu tunggal, orang kelainan upaya, macam mana mereka boleh generate their own income. Okay, so yang penting kita introduce macam mana mereka boleh perkenalkan produk-produk makanan mereka dan mendapat sijil-sijil halal. Iaitu kita juga memperkenalkan proses-proses yang berkaitan dengan kebersihan makanan. Alhamdulillah, saya juga diberi tanggungjawab untuk supervise student company. Kalau kita tahu di UMK itu adalah universiti keusahawanan. Jadi syarikat pelajar ni diberi tanggungjawab untuk menghasilkan produk mereka sendirilah. Ada yang hasilkan frozen food,
Ada yang hasilkan mie, ada yang hasilkan bahan-bahan yang berasaskan ikan. So I just share my experience with them, how they can move further in their business. Universiti UMK masa tu hantar saya untuk saya terlibat dalam program Empowering Women Entrepreneurship di New York. So saya pergi dengan tim dari UMK dan kita melihat bagaimana hanyalah seorang wanita yang berupaya menjalankan syarikat dan perniagaan mereka sendiri di New York. So masa tu saya rasa terinspirasi because saya juga wanita dan saya pun pernah buat bisnes sebelum ni. So I feel that seorang wanita tu boleh buat macam-macam kerja. Memang this is especially for the ibu-ibu tunggal lah. Okay, jangan rasa cepat mengalah because kita diberi special skill untuk kita buat macam-macam kerja, macam-macam skill. Okay, that is a project, a special project between Malaysia and UMK di New York lah. Kemudian saya berpindah ke UTM. Alhamdulillah di UTM saya mungkin berdasarkan kepada pengalaman yang telah saya lalui, pihak UTM telah melantik saya sebagai Facilities Manager, kemudian followed by Coordinator Program and then Head of Department for Chemical Process Engineering. Alhamdulillah saya dapat semasa perkhidmatan saya tu saya dapat melakukan sangkutan industri selama setahun dan selama proses tersebut ia membuka mata bagaimana mereka yang berada di industri memerlukan expert dari universiti. So, saya balik ke universiti dan berbincang, rupanya UTM ni dia memberi kepercayaan kepada staf di universiti untuk menjalankan perniagaan dan ia perlu didaftarkan sebagai syarikat sendirian berhad dan ia juga didaftarkan sebagai spin-off company of UTM. Okay, that is my journey. Sampailah terlahirnya Halia Natural Skincare. Di Halia Natural Skincare, kita ada seramai 3 orang staff. Kita bermula dengan hanya saya dan partner saya yang menjalankan perniagaan sebagai as a start. And then after a year, kita dah mula ada staff dan kita mampu mengambil seramai 3 orang staff tetap kami lah. Yang mana mereka tu adalah pelajar saya sendiri. Dan saya rasa sangat bangga yang mana saya boleh berkongsi dengan pelajar saya about my business. Okay, sebab sekarang ni kalau kita tengok memang kita tak boleh nak mengharapkan pekerjaan pada orang. Susah sekarang nak dapatkan kerja daripada government sector. Jadi kita kena jadi job creator, okay? Job creator. Jadi kita boleh bantu ramai lagi orang. So that is sebenarnya kalau nak jadi kaya tu taklah bagi saya, kalau nak jadi kaya untuk bisnes taklah. Saya bisnes ni aktiviti perniagaan ni saya rasa saya hanyalah untuk berkongsi dengan pelajar saya dan pelajar saya sekarang ni dah mula rasa mungkin seronok sebab kita boleh share the technology from UTM, macam mana kita boleh solve masalah yang pihak industri hadapi. Saya mulakan Halia Natural Skincare sejak tahun 2019. We launch our first product in January 2019 dengan just kotak kecil ni, okay, kita start ni in January 2019. Dan kita nampak ramai yang sukakan produk kita dan kita teruskan lagi dengan saiz yang lebih besar iaitu cleanser dan serum. Okey, cleanser dan serum. Serum ni yang kecil ni dah second batch lah. Okey, yang besar sebelum ni 30 ml. So now kita tambah lagi produk baru dengan kapasiti kecil sebab diorang nak produk yang lebih murah dengan kapasiti 15 ml lah for serum. Okey, sebagai seorang penyelidik kan, kita kena tengok apa research work yang kita buat sekarang mungkin. Lepas tu kita tengok adakah dia boleh dikomersialkan secara cepat
Kita nak cepat ni buat bisnes tak boleh lambat-lambat, dia kena cepat. Jadi kita tengok apa kita punya level of research, okay? Sampai mana dah kita buat, adakah dia boleh bagi kebaikan, benefit to the society, okay? Because kita pensyarah di UTM, jadi apa-apa bisnes, apa-apa aktiviti perniagaan yang kita lakukan, kita kena fikirkan apa yang kita boleh bagi balik, kembalikan kepada UTM. Dan juga of course MJIIT lah, because I am a lecturer at MJIIT, so I need to think apa yang I boleh berkongsi dengan MJIIT khususnya. In our case, because macam yang saya ceritakan sebelum ni, saya experience di UMK. Jadi di UMK saya didedahkan banyak dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan agro-based product. Jadi saya take that advantage untuk Halia Natural Skincare, yang mana kita cuba komersialkan herbal tempatan yang kita peroleh daripada hutan-hutan kita lah. Okay, lempoyang merupakan halia hutan yang kita dapat. Kita tahu halia hutan ni banyak benefit. Okay, jadi kita cuba validatekan dia through research activities. Okay, next kita kena tengok adakah kita sudah bersedia untuk komersialkan produk kita. Okay, because kalau kita tak mula, we never know, kan? Jadi kita kena start dulu, then we know how to move. Alright? So and then kalau kita jumpa, macam contoh dalam kes Halia, saya jumpa mereka yang buat sama, lebih kurang sama produk dengan saya, Halia Skincare, Natural Skincare. Kita bukan jadikan dia sebagai kompetitor, tapi kita jadikan dia sebagai collaborator. Okay? Jadi in our case, saya bekerja sama dengan BioPro, Cosmeceutical Sdn Bhd, dan sekarang ni dia merupakan mentor saya. Dan that is how we start our journey lah in Halia Natural Skincare. Yang paling penting adalah mentor. Alhamdulillah, saya juga diberi pendedahan untuk melakukan CEO at Faculty Program di Nano Malaysia Berhad. Saya attach secara dekat dengan CEO, iaitu Dr. Rizal Khairi Ahmad, dan saya learn from him macam mana saya boleh move on dengan bisnes saya. Banyak nasihat yang beliau berikanlah kepada saya, dan saya rasa that is much more important compared to others lah. Alright. Selain itu, melalui Halia Natural Skincare ni, kita juga kena appreciate apa yang penyelidik terdahulu dah buat. Macam contoh, kita sebenarnya penemuan terdahulu telah menyatakan bahawa lempoyang ni sebenarnya ada anti-inflammatory, antioksidan, antimicrobial dan juga anti-allergy. So daripada that keywords, kita re-evaluate for our product. Adakah betul, adakah benar ia, dan kemudian kita jadikan dia sebagai important ingredient dalam natural based product kita lah, Halia Natural Skincare. Why do we do this business? Okay, that is very important, sebab dia akan bagi kita sebab dan guidance kenapa kita buat bisnes ni. Okay, so kerana kalau kita buat bisnes ni, of course lah dia takkan smooth saja. Dia akan ada up and down kan. So kita kena, bila kita hadapi difficulties, kita hadapi challenges, we need to look back. Sebenarnya kenapa kita buat bisnes ni? Kenapa kan? Okay. So and you need to find your own why in doing business. So in Halia example, kita objektif utamanya adalah kita nak komersialkan research product dari universiti. And then we would like to share the spirits of entrepreneurship activities with our students and lecturers. And then we also would like to share quality of halal product to the market. At the same time, we would like to create a job creation for our student, and then we would like to share the economic benefit with the society. So sebenarnya kita kalau ikutkan kita sebagai pensyarah lah kan, kita rasa gaji dah cukup dah, kita perlu nak buat dah bisnes ni. Tapi for me, for my team, we just would like to share the benefit of our research based product. That's why kita start Halia Natural Skincare. Okay, where do we start?
First kali, yang macam saya kata tadi, kita kena find a mentor, because we have no experience in this. Walaupun saya ada pengalaman melakukan perniagaan, berbisnes sebelum ni, tapi that is secara informal. Jadi bila kita berada di stage ini, kita perlu menjalankan aktiviti perniagaan secara legal, dan kita perlu mendaftar syarikat sendirian berhad. Oleh itu kita perlu ada mentor. In my case, Nano Malaysia, as I mentioned tadi, Dr. Rizal Hairi is my mentor for the nano-based technology and for the business activities. And for product formulation, I have another mentor, which is Dr. Mariani Abdul Hamid, yang memang we work closely. Macam saya kata, not as my competitor, but as our collaborators. Okay, dalam masa buat bisnes ni kita kena be honest, kita kena transparent, kita kena sincere. We need to learn, okay, we need to be guided, and we need to be humble. Okay, so alhamdulillah, selama tempoh 1.5 tahun selepas kita komersialkan produk Halia Natural Skincare, kami telah memenangi beberapa anugerah. Okay, antaranya ialah semasa tahun pengkomersialan Malaysia, Mestec telah memberikan anugerah usahawan penyelidik kepada kami dan tim kami. Okay. Kami juga telah memperolehi dana persijilan untuk nanoteknologi. Juga produk kami telah menerima halal JAKIM. Selain itu, untuk memastikan bahawa pelanggan kita percaya kepada kita, kepada Halia Natural Skincare, syarikat kami juga telah mendaftar dengan BizTrust di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Where do we start? Bila dah ada mentor tu, kita start create our brand. Okay, that's why nama masa tu tak tahu nak pilih apa sebab daripada lempoyang kan. Kita tahu lempoyang ni adalah keluarga ginger. So macam-macam lah nama keluar kan. At the end, because saya punya target, because we would like to introduce the halal based product, and kita nak try to penetrate, that is our challenge lah. We would like to penetrate Saudi market. So that's why we name our product as Halia. Macam bunyi-bunyi Arabic sikit kan. Okay. Lepas dah create a brand name tu, kita kalau boleh brand name kita tu dia perlulah senang disebut, macam Halia kan. Halia tu senang kan nak sebut? Halia, okay. And then easy to remember. Bila cakap Halia, senang nak ingat kan? Halia, bila kita masak, guna Halia, kita ingat Halia. Okay. Masa mula-mula kita buat tu, orang tak percaya. Boleh ke Halia ni jadi skincare? Panas kan nanti bila pakai. Tapi bila kita dah introduce dalam produk kita dan kita dah mula ada pengguna, sebenarnya Halia ni tak panas. Bila kita dah, because ada formulation tersendiri untuk produk kita. Dan terusnya untuk we move on, kita kena create tagline for our product. In Halia case is your beauty is priceless. Okay, that is our tagline. Saya just nak share lah, sebenarnya Halia tu, Halea tu bukannya related to ginger sahaja, tapi Halia tu sebenarnya ada maksud yang tersendiri, which is H, kalau kita tengok Halia, H tu for halal, healthy and happy. Jadi bila customer kita pakai produk kita, dia akan rasa healthy and happy. Okay. Then A is affordable premium product. Walaupun kita punya produk tu level dia macam level international. Macam saya kata, saya ada product formulators dan product advisor. So memang kita telah hasilkan produk yang sama taraf dengan international, antarabangsa. Okay. Then bila customer kita pakai, okay, banyak kalau tengok dekat sini ada testimoni kita. Bila dia pakai, dia nampak looks good and confident. That is for L, looks good and confident. Of course, our product is water-based. We introduce water-based extract in our product extraction process. So E stand for environmental friendly, and then A for advancement through research. Because of course, we will improve our product by time to time based on our research activities.
Kita create our logo, we created our image and branding, we created our product identity, and then we choose what is color and styling that we want to introduce in our product. And yang paling penting sekali, we need to engage with the graphic designer because kita tak ada experience nak design our product, right? Okay, so for our product, yes, we engage with the graphic designer. Okay, apa yang berbeza sebenarnya produk Halia ni? Mesti orang tanyakan, ramai je orang buat produk kecantikan kat luar, ramai je orang buat produk penjagaan kulit kat luar. So, orang akan tanya, this is how we experience that lah. Orang dia tanya, apa beza? So, sebenarnya yang paling penting adalah produk ini adalah produk hasil daripada aktiviti penyelidikan kita yang kita jalankan di MJIIT, Malaysia Japan International Institute of Technology, UTM Kuala Lumpur. Dan ia adalah research based product and dah disahkan selamat digunakan, tiada merkuri. Kita daftar dengan KKM and we have the notification number from KKM. Okey, ramai tanya saya kenapa saya start buat skincare. Yang paling penting bila satu ketika dulu, kalau ingatlah kan, kita pernah didedahkan kepada dangerous cosmetic product. And then dia kata non-syariah compliance. Ada yang satu ketika tu keluar berita dalam surat khabar menyatakan bahawa kosmetik ada lemak babi. Kita perlu sediakan produk kita kepada syariah compliance lah. Alright. Ada juga yang hanya relabel and repack je. Dia campur-campur macam-macam and then dia repack and relabel. Sebenarnya bila kita campur macam-macam produk tu, akan ada tindak balas kimia yang membahayakan keadaan kulit muka kita. Yang paling penting sebenarnya kami menghasilkan produk Halia Natural Skincare ni, sebenarnya kami nak test our research activity yang melibatkan proses pengekstrakan. Dan kita perkenalkan proses pengekstrakan yang berasaskan air. Kalau kita tahu di industri sebenarnya mereka mengalami masalah pengekstrakan yang mana perlu menggunakan bahan kimia, okay, solvent yang pekat untuk kita ekstrak bioactive compound daripada agricultural base. Selain itu, proses pengekstrakannya adalah mengambil masa yang lama, antara 1 hingga 6 jam, dan bila proses lama ni dia akan efek kepada produk kualiti. Dan juga bila lama ni dia akan menggunakan tenaga yang tinggi lah. So that's why we come with our system of extraction that we believe we can help to solve industrial problem. Through Halia Advantage, kita perkenalkan subcritical water-based extract. Dengan hanya 15 minit, kita dah able untuk dapatkan produk kualiti yang terbaik. Okay. Dia juga water-based extract. Water-based extract ni kita tak risau nak pakai kat muka kita. Okay. Kemudian dia pula memang high quality because hanya tempoh masa yang sekejap je, 15 minit. Bila 15 minit ni dia akan jimat tenaga, dia akan jaga kualiti. Jadi itu yang kita try to introduce in our product based on our extracted product. Kemudian kita juga perkenalkan nanotechnology in our product yang mana dia able to penetrate kita punya skin dan pergi kepada targeted cell, okay, untuk improve the skin condition. In Halia product, we extracted the serum bone, iaitu bioactive compound daripada wild ginger ataupun lempoyang, dan itu merupakan ingredient utama dalam Halia Natural Skincare. Okay, how do we do it? Okay, we need to get real and legal. So first, we need to establish our capital exposure, risk and sources. Then we need to engage with the company secretary and then register with SSM, which is Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Then we need to link up with ICC. In UTM, we have ICC, Innovation and Commercialization Center. So that center who in charge in spin-off company, and then we register as spin-off company of UTM, and then we launch our product. Okay, that is first product launched in January 2019. After that, we need to have, because we already started, so we need to move on. So we need to have our sales strategy. In Halia, we start our direct selling with agent and stockists.
how the Halia brand spread. Okay, and then we need to explore more sophisticated sales and method, which is we introduce in our Instagram, Facebook, and we created our website. So our customer now can buy our product online. Okay. How do we do it? Okay, we create our business plan. So we have several phases. First phase, we do market testing. Okay, and then that is for the brand introduction. That is for the first phase of our journey. And then we proceed with the expansion to industrial scale. Because of course, as researcher, we will start from the lab scale, and then we need to move on and expand to the industrial scale. After that, we can grow and start plan for our branding, business branding, and establish our business. After that, we need to establish our product range. For Halia Natural Skincare, we started with Mini Halia in January 2019. Then we add 2 more products, that is the larger capacity from the brightening cleanser and brightening serum. After that, because kita dah mula ada loyal customer for Halia Natural Skincare, they ask for more. So kita launch another 5 new products in July 2019, which are moisturizer, toner, beauty cream with SPF 50 for UV protection. We also introduce scrub and also clay mask. After that, we just launched our mini serum in May 2020. Just launched. Okay, that is the range of our product. Okay, for marketing, we establish online presence for website, Instagram, Facebook, and now we have physical stores in Wangsa Maju, Kuala Lumpur. So it's allow our customer, kita punya pelanggan, untuk masuk and cuba. Kita ada face analyzer to consult them which product is suitable for our face condition. Okay, after that, we also highlight the benefit of our product to the customer. Untuk Halia, kita introduce nak cantik 2 minit. Sekarang ni Halia ni macam premium product. Jadi kita perlu target, kita kena tahu siapa kita punya target customer. Okay, so nak cantik 2 minit, yang mana kalau kita tahu wanita yang berkerjaya ni macam tak ada banyak task dia kena buat pagi-pagi kan. Siap anak sekolah, siap bekal, siap kita nak pergi UTM, nak macam-macam lah kan aktiviti sebagai seorang wanita yang berkerjaya. Jadi hanya dengan 2 minit menggunakan produk asas kami, iaitu brightening cleanser dan juga anti-aging serum, dah boleh cantik. So that's why nak cantik 2 minit. Ni hanya salah satu cerita yang terdapat di MJIIT, okay? Dan yang saya experience untuk Halia Natural Skincare. Sebenarnya kita ramai lagi pakar yang terdapat di MJIIT ni, jadi kita nak invite, datanglah, collaborate lah dengan kami, kerana kami tahu bahawa pihak-pihak industri ataupun mereka yang berada di luar sana memang memerlukan kepakaran-kepakaran dari universiti, especially universiti tempatan lah. Dan kita perkenalkan MJIIT memang banyak pakar, ramai pakar yang boleh berkongsi berkenaan dengan kepakaran mereka lah. Jadi jemput datang ke MJIIT untuk mendengar sendiri, memperolehi pengalaman mereka sendiri bagaimana kita boleh berkolaborasi. Okey, dan saya juga ingin menjemput semua yang ingin mengenali Halia secara lebih dekat, datanglah ke premis kami di Wangsa Maju. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya berkenaan Halia Natural Skincare, yang mana ia merupakan produk hasil penyelidikan di MJIIT. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi.